Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam ruangan FB Live pada pagi ini. Saya sekarang sedang berada di berdekatan dengan bandar Pasir Mas. Sekarang sedang tunggu lori ikan. Kita tepuh pada pagi ini lebih kurang 600 kilo ikan daripada Terengganu, daripada Besuk Terengganu, insya-Allah. Duk tunggu, duk berjanji sini ni. Lepas ni kita akan bagi ke setiap wakil-wakil daripada kampung-kampung ataupun penghulu-penghulu lah, untuk kita bagi secara percuma lah kepada rakyat. Cuma nak suruh siapa belakang tu mungkin tak boleh lah, 600 kilo ni. Sementara duk tunggu tu, dia kata mungkin dalam sedikit masa lagi dia akan sapa. Alhamdulillah pada pagi ni dapat sama-sama kita bersiaran secara live di sini, dan saya terima kasih kepada semua yang sudi untuk memberikan maklumat. Saya sebenarnya memerlukan kepada maklumat tuan-tuan sekalian, terutama di Pasir Mas ini, mereka yang putus bekalan dapur. Hak putus bekalan dapur, hak tak boleh nak beli makan, memang insya-Allah kita akan bantu. Hak boleh lagi nak beli sikit sebanyak tu, saya minta supaya dapat bertolak ansur, sebab bekalan kita tidak banyak untuk kita ambil beras secara besar-besaran, kita nak borong besar-besaran, tak banyak bekalan tu. Jadi kita cuba atur untuk mereka yang betul-betul memerlukan saja, betul-betul mutu bekalan dapur. Lepas tu insya-Allah kita ada beberapa lapisan lagi pembahagian bantuan. Jadi saya minta supaya kita dapat bertolak ansur. Kadang-kadang bila kita letak dalam Facebook, ada kita duk bagi bantuan dan sebagainya, ramai yang tanya rumah saya bila lagi. Jadi tak adil lah duk bagi ke hak miskin. Ada yang mesej kata tak adil lah bagi hak miskin saja. Kita yang tidak yang boleh ada duit sikit sebanyak ni pun tak boleh nak beli juga. Jadi kalau semua duk minta lagu ni, nyanyi lah dengan alik kita lah. Baik. Fadli Ibrahim tidur kau tu. Tak tidur. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Ibnu Zaman bin Sudin, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Alhamdulillah. Dah sarapan Ustaz? Tak sarapan lagi, kedai pun tutup. Tak apa, sarapan tu yang penting insya-Allah kita nak selesai, nak bagi ikan dulu pada pagi ni. Janji dengan orang pukul berapa dah? Pukul berapa baby duk tunggu dah tu? Iqbal Wi. Janjinya insya-Allah dalam pukul 8. Kita duk janjinya pukul 8 lah. Cuma tak tahulah setara mana dianya, siapa kalau tidak lagu mana, insya-Allah siapa. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada pagi ni untuk kita sikit sebanyak berkongsi sikit sebanyak petua ataupun kita kata maklumat-maklumat yang kita boleh sampaikan pada pagi ni. Saya nak kongsi sikit sebanyak berkenaan dengan situasi yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu suasana kita diancam oleh COVID ini. Kita sedang diancam oleh COVID-19. Ini adalah merupakan satu ancaman yang tak pernah berlaku di dalam sejarah moden, walaupun sebelum ni sudah banyak dah influ ataupun demam-demam ataupun virus-virus yang menyerang manusia, tetapi ini kali pertama telah meliputi seluruh dunia dan menjadi ancaman yang paling besar, musuh yang tidak kelihatan. Dan kalau kita nampak pun macam mana Amerika Syarikat pun sudah menjadi negara yang pertama dah, dari sudut rankingnya mengatasi China. Dan tidak mustahil sikit masa lagi angka kematian di Amerika akan mengatasi China, disebabkan dengan saiz negara yang besar, dan tidak seperti China. China ni dia kuasa tentera. Jadi bila dia nak menguasakan lockdown, dia boleh kuasakan dengan serta-merta, dan rakyat boleh patuh. Tetapi kalau di Amerika dia banyak fraksi-fraksinya dengan demokrasi, dengan amalan demokrasinya, menyebabkan lockdown itu tidak dapat dilaksanakan dengan seberapa segera, dan kalau dilaksana pun akan menimbulkan kritikan dan sebagainya. Jadi sebab itulah lambatnya mereka untuk melaksanakan lockdown ini menyebabkan akhirnya virus itu merebak ke seluruh Amerika. Kemarin pun saya tengok bagaimana sidang media Trump marah kepada wartawan. Kalau tak suka, you can leave America and don't come back again.
ganas jugalah dari sudut Trump ni. Tuan-tuan sekalian, baik, saya nak baca tentang bila kita berdepan dengan COVID ini. Satu benda yang kita kena tahu ialah kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyakkan berdoa. Kita kena tahu bahawa tidak ada kuasa yang boleh melindungi kita melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh melindungi kita. Jadi di antara benda yang kita kena ingat bila kita berdoa kepada Allah setiap pagi, setiap petang, pengharapan kita biarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh nak merancang kita basuh dengan hand sanitizer dan sebagainya, tapi kita tidak tahu siapakah di kalangan kita ini yang boleh menjadi pembawa virus. Siapakah yang akan bawa virus di kalangan kita ni? Kita tak tahu kita nak berdepan dengan siapa yang akan bawa virus ini, dan kita tidak tahu siapakah mereka yang akan dijangkit, yang akan menjangkit di kita. Wallahu alam. Jadi sebab tu kita kena ada kita kena tahu bahawa tempat pergantungan kita ini hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faizal Asrul Sulaiman wabil lemah nak juga. Lemah ni duduk bawah kata panjang Parlimen kata panjang, insya-Allah kealah kita cukup kuat dah duduk turun kata tu, minta tolong hubungilah dari sudut pembahagiannya sudah ada. Asmawi Abdullah komen bak ransangan kemarin sikit YB. Saya nampak banyak yang komen setuju dan sebagainya, dan tiba-tiba makcik Kiah sudah so. Jadi hari ni saya cuba nak cari makcik Kiah lah. Makcik Kiah ni duduk alik mana? Kalau duduk Pasir Mas ni orang panggil makcik Kiah. Kiah ni ramah lah di Pasir Mas ni. Tapi hari ni kita nak cari makcik Kiah yang suaminya bawa Grab. Cumanya tak apa kita komen lepas ni dari sudut rasakan ekonomi. Itu pun kalau dare sebab lepas pada ni kita nak janji atau kaikai ni pula, marah atau kaikai. Baik, kita tahu bahawa kita bergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam kita berdoa kepada Allah Taala ini dia ada adab-adabnya yang tersendiri. Dan kita kena ingat bahawa dalam keadaan kita duk atur semua benda ni, kita duk usaha dengan pelbagai perkara, yang mengangkat penyakit ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Benda pertama yang kita kena tahu bila kita berdoa kepada Allah Taala ialah jangan doa kita itu disertai dengan kita sendiri berada dalam keadaan memakan perkara-perkara yang haram. Kerana makan benda yang haram ini boleh menjauhkan kita daripada termakbulnya doa. Nabi SAW, kita tahu bahawa hadisnya cukup masyhur. Dalam hadis yang dalam kitab Riyadhus Salihin pun disebut macam mana Nabi SAW ini menyebut innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala ni baik dan Allah Ta'ala tidak akan terima kecuali perkara yang baik. Lalu Nabi sebut summa zakara rajula ash'asa aghbar yamuddu yadahi ila sama faqala ya rab wa malbasuhu min haramin wa mat'amuhu min haramin wa ghadiya bil haram fa anna istajabu lah. Ini hadis yang cukup masyhur. Bagaimana Nabi sebut bahawa Allah Ta'ala ni baik dan Allah Ta'ala tidak akan terima kecuali perkara yang baik. Lalu Nabi menyebut cerita bagaimana seorang lelaki yang keluar bermusafir, sepatutnya bila dia keluar musafir ini, doanya ini mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut macam mana keadaannya sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah. Dalam keadaan rambutnya kusuk masai, dalam keadaan pakaiannya, dalam keadaan pakaiannya kusuk, rambutnya berdebu dan sebagainya. Maknanya dia betul-betul mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Tetapi kata Nabi, macam mana Allah Ta'ala nak rahmati, Allah Ta'ala nak terima dia, sedangkan dia makan daripada perkara yang haram, dia hidup dengan perkara yang haram, dia pakai pun daripada sumber yang haram. Fa'anna istajabulah. Macam mana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Artinya di antara faktor kita berdoa makbul atau tidak doa kita itu ialah daripada sumber kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita tidak tahu, kadang-kadang ada sumber rezeki kita ni benda-benda yang haram atau mungkin yang syubhah. Maka sebab itulah di antara perkara untuk kita menyucikan diri kita ini, selain daripada kita cari di mana sumber-sumber yang haram dan kita selesai semula, kita selesai. Kalaupun kita tidak dapat nak mengesan, maka di antara caranya ialah banyakkan bersedekah. Kita kena banyakkan
bersedekah. Dan sekarang alhamdulillah ramai yang bagi sumbangan. Kemarin pun ada yang bagi sumbangan kepada saya, masukkan duit dalam akaun dan sebagainya. Kita mengalu-alukan kalau kita nak bagi sumbangan untuk kami di Pusat Khidmat Parlimen Pasir Mas ini, kita alu-alukan dan kita supaya kita boleh guna untuk nak turun jumpa dengan rakyat di bawah ni. Ramai lagi yang memerlukan. Saya di Parlimen Pasir Mas ni lebih kurang 56 orang penghulu. 56 orang penghulu di Pasir Mas. Kalau seorang penghulu ni dah kita nak supaya dia cari 100 keluarga, artinya lebih kurang 5,600 keluarga. Kalau 5,600 keluarga ini untuk satu bantuan RM50, tuan-tuan bayangkan berapa dah untuk 5,600 keluarga. Berapa yang kita perlu habiskan? Mungkin berpuluh-puluh ribu. Tapi tak apalah. Yang pentingnya kita nak supaya dalam pada ini kita dapat memanfaatkan sebanyak mungkin untuk jumpa dengan rakyat dan bagi bantuan. Dan dalam keadaan sekarang pertemuan fizikal tidak digalakkan. Kita tidak boleh buat macam banjir, nak turun jumpa ke rumah-rumah, tak boleh. Jadi saya terpaksa menggunakan dia punya reporting line ataupun dia punya kaedah kerjanya dengan menggunakan penghulu-penghulu yang ada di setiap kampung untuk sampaikan bantuan kepada rakyat. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan, alhamdulillah, yang nak bagi sumbangan lah. Yang perlu kepada sumbangan kena bagi tahu. Yang mutus betul-betul berkenan dapur kena bagi tahu. Ramli umur 40. Zu Yusuf, bui nasihat untuk yang masih degi-degi keluar rumah. Minta tolong lah. Hak mana tu untuk ambil rumah tu, tolong stay at home. Tolong duduk dalam rumah. Biarlah bos saya setengah mana pun, tak apalah. Tolong duduk dalam rumah. Pasal kita nak memutus ni rantaian virus ini. Kita cuma rantaian virus ni tuan-tuan sekalian, dia sukar untuk putus kalau kita duduk jumpa pergi mari lagi. Lah ni pun dah tambah 2 minggu lagi. Sampai ke 14 hari bulan sampai 14 hari bulan April. Kalau tambah lagi macam mana? Jadi saya nampak bahawa kerajaan sudah buat yang terbaik dah untuk nak memutuskan rantaian virus ini. Cuma alik kita lah minta tolong supaya sedar dah khabar. Kita Kelantan ni, maaf lah nak kecil sikit, Kelantan ni agak malu sebab kita ni ranking nombor 1, tak dengar kata. Ranking nombor 1, alik tak dengar kata polis. Tu dari sudut statistik polis sendiri lah. Jadi minta tolong kita, kalau polis buat beken-beken pun jangan duk marah lah. Pasal polis kita ni tak ada cara nak suruh kita ni tidak kumpul. Dia ada lagi, saya duk mari sini sana ni, ada lagi yang duduk kedai kopi, duduk minum air pun ada lagi. Jadi nampak sangat tidak cakna kepada situasi yang berlaku. Zulkifli Zain, Allah Maha Besar. Terima kasih. Lemah saat ni saya baca dah lemah nak juga. Zulkifli Zain, ustaz awak kira bini kau saya seorang cari hak kerja cikgu tak apa dah. Suruh kira bini ke dia kan. Cari hak anak makcik kira. Anak makcik kira ada hak tina mari PM tak ada sebut. Ada anak sok makcik kira seorang. Jadi carilah. Anis Alwani, terima kasih YB Ustaz Kemah Sokmo. Terima kasih Anis Alwani. Wan Zalizam, YB nasihat sama ke rakyat Kelantan. Hak ada dalam Kelantan dan hak ada luar Kelantan, jangan buat kerah kepala. Duduk di rumah, jangan pergi merayat tanpa sebab, insya-Allah. Dan rakyat Kelantan, hak duduk dalam Kelantan dan hak duduk luar, jangan buat malu. Kita orang Kelantan ni duduklah dalam rumah. Walaupun ialah kita tahu bahawa tidak semua orang ada rumah yang selesa. Hak duduk dalam flat, hak duduk di rumah-rumah setinggi, duduk dalam rumah lagu mana. Tapi minta tolong lah. Senapah terik ni, tolong sebab kalau kita tak bagi kerjasama, kita akan menjadi pembawa virus dalam keadaan kita tidak sedar. Ya masalahnya mungkin anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Kita umur 20 hari, 30 hari, 40 hari ni mungkin kita tidak berasa belah mana. Mungkin kita tidak rasa sangat. Sebab apa? Sebab kita ni gagah dari sudut imunisasi kita pun gagah dan antibody kita pun kuat. Tapi dalam masa yang sama kita menjadi pembawa virus. Jadi putuskan rantaian ini putus dulu. Dan saya jangka benda ni lama kesan dia. Ada dah nak letak mana Faizal Asrul Sulaiman. Ada gapo dia. Zulkifli Zain nak bagi ke anak mungkin saya. Dafwatul IC. Assalamu YB, sebut nama bos sekali. Sebut dah tu. Dafwatul IC. Kira sebut dah tu dah. Alhamdulillah. Ruznat Idris Al-Fakir, kalau ada poster mohon bantuan daripada kawasan Ustaz share ke anak insya-Allah kita cuba bantu sekadar kemampuan. Terima kasih. Poster kita tak buat lagi. Saya cuma bagi maklumat kepada orang yang minta sahaja sebab kita tidak nak minta dulu sumbangan, kita nak gerak dulu. Kita bergerak dulu dan insya-Allah lepas ni kita cuba untuk minta sumbangan. Ilya Harun Lee, makcik Kiyah kampung kita ada ibu Ustaz kena salah goreng pisang.
Ramli kapun dalam paluh bagi juga ada dah kita bagi yang mana mutu bekalan tu insya-Allah kita bagi dah sikit sebanyak. Cuma tuan-tuan sekalian jangan duk agak kotak wakil saja. Betul lah. Saya ni wakil rakyat yang dipilih. Tetapi dalam masa yang sama yang ada kelebihan keuangan dan sebagainya minta tolong bergerak. Sebab tanggungjawab ni tanggungjawab kita juga sebagai umat Islam. Alik saya kita akan buat setakat kita mampu, kita akan bergerak turun ke bawah. Tapi saya yakin akan ada yang terlepas pandang. Yang terlepas pandang mesti ada. Dalam sikit mesti ada. Takkan kita tak mustahil kita nak boleh pergi semua rumah-rumah ni dari satu rumah ke satu rumah dalam keadaan perintah berkurung pada hari ini. Kalau dalam keadaan tidak perintah kawalan pergerakan, mudahnya kita isytihar, okey semua kapun ni duduk setempat, kita pun bagi selesai. Kemudian pergi kapun tu pula terus tok mulut panggil semua sekapun bagi. Tapi ini dalam keadaan situasi sekarang tak dibenarkan bergerak, nak balik nak pergi ke rumah-rumah pun boleh mendedahkan kepada virus dan sebagainya. Kita utamakan yang benar-benar perlu dahulu. Yang benar-benar perlu dulu kita utamakan. Jadi kalau ada yang terlepas pandang, minta tolong tuan-tuan yang ada di kampung dan sebagainya, yang jiran-jiran tetangga, tolong tengok jiran-jiran kita masing-masing. Adakah jiran-jiran kita ni ada bekalan untuk dimasak? Ada lauk untuk dimakan. Anak-anak dia macam mana? Tanggungjawab kita. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa Nabi sebut dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu ini dengan sedekah. Sedekah kita itu walaupun kita rasa mungkin tak nampak kesannya, tetapi dengan kita bagi sumbangan itu, Allah Ta'ala mengangkat penyakit daripada kita. Allah Ta'ala angkat penyakit daripada anak-anak kita. Allah Ta'ala angkat penyakit daripada keluarga kita. Okay. Orang sebelah rumah kita, orang sebelah kampung kita sudah ada kena COVID. Allah Ta'ala yang mencipta virus, Allah Ta'ala yang berhak untuk nak melindungi kita daripada virus. Di antara caranya ialah kita antibody, pertahanan diri kita dengan banyakkan sedekah. Yang doktor duk kata supaya kita basuh tangan, supaya kita pakai mask dan sebagainya, itu betul dari sudut ilmu kedoktoran, ilmu manusia itu betul. Tetapi ilmu yang Allah Ta'ala sudah nyatakan kepada kita, ada satu lagi faktor yang tak dapat kita yang tak dapat kita jelaskan dengan mata kepala, iaitu faktor keberkatan. Faktor keberkatan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan sedekah, bagi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Allahu Akbar. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia tak minta pun, dia tak minta. Ada saya kemari dulu ada orang di kampung Palung. Dia tak minta pun. Tapi orang mari dia kata ustaz, rumah dia tu sebutir berah pun tak ada. Tak ada sebutir berah, masya-Allah. Kita pun minta suruh dia pergi atas, orang tu syukur banyaklah. Berah saja. Masa tu ada berah saja, atas berah saja. Allah. Syukur banyak, dia kata terima kasih. Dia tak minta, nak hati dia minta tak. Ada orang pesen aku ni. Makna dia tidak akan minta dengan orang. Paling dia akan usaha juga sendiri, cari juga cara nak usaha sendiri. Dia tidak akan minta, dan orang lagu ni pun ramai dalam kampung kita. Jadi cuba tuan-tuan sekalian. Baik. Zulkifli yang amat bagus tak. Sana YB sepanjang tali air belak ke SMK Tendung dari Palu ke Kampung Gaung. Ramai lagi tu. Allahu Akbar. Hak ni kita cari hak mutu-mutu bantuan Belakang sekolah menengah kebangsaan Tendung dari Palu ke Kampung Gaung. Ramai lagi. InsyaAllah. Hak bukan nak kira belakang kak. Memang tak ada lah dengan keuangan dan juga dengan tenaga yang kita ada. Tetapi kita mahu supaya insya-Allah kalau ada yang betul-betul mutu, tolong bagi tahu. Ramai lagi saya nyambang. Pak cuba kena sabar banyak, jaga adat masing-masing. Adat orang kaya kena holo hak ada. Jangan takut miskin sebab orang kaya tu pun hak tu hebui. Bagus nasihat Pak Cubuk ni. Pak Cubuk. Dengar baca belakang nasihat Pak Cubuk. Elia Harun Lee, Ustaz Isyak Rokok hukum haram. Kalau orang Isyak Rokok, dia berdoa macam mana Ustaz adakah diterima doa itu, minta sedikit ilmu. Satu soalan yang bagus. Macam mana kalau orang Isyak Rokok kemudian berdoa? Allahu Akbar. Tuan-tuan, Isyak Rokok ni haram. Saya sebut tadi, orang tu hidup dalam keadaan haram, makan benda yang haram. Maksudnya sumber tu sumber yang haram. Tapi isap rokok ni juga ialah merupakan suatu perkara yang tidak mempunyai adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita merokok, kemudian kita berdoa, kita rasa doa kita tidak diterima, kena semak-semak baliklah. Mungkin dia berpunca daripada amalan merokok kita tu. Mekjo jalan mana tu YB sibuk molek ni, jalan daripada Tendung ke Pasir Mas. Saya berhenti tepi jalan ni, duk janji dengan tokai ikan ni tak siapa-siapa lagi. Yang ni memang jalan ni agak sibuk. Jalan ni agak sibuk. Walaupun perintah kawalan pergerakan, tapi tak sibuk dah setara ni pun. Boleh litah main pergi mari ya ni. Muhammad Hafizi, parking alas tepi sikit lagi ustaz. Tepi ni habis tepi dah. Terima kasih. Ramai yang concern ya.
Assalamualaikum YB, Mok Cik Kiah katanya tunggu YB hantar bekalan pisau untuk dia goreng sehari dua ni. Mohon YB hantar retak bekalan hok Korea segar. Muhammad Azam Muhammad. Mok Cik Kiah tunggu pisau. Pisau pemutuh dia Mok Cik Kiah ni. Tak ada arah lah. Tak boleh, yang penting Mok Cik Kiah dan anak yang ada PTPTN dan ayah yang suami yang bawa Grab tu boleh senyum lebar. Allah. Ustaz naik kereta gapo ni? Ada dah kereta ni. Bukan Mercedes dah. Terima kasih ni kena lepas rima kali. Hak mana lagi? Kena lepas rima kali Elia Harun kata kena lepas rima. Kita setuju lepas rima. Insya-Allah. Hak mana-mana degi duduk luar rumah lagi tu duduk lepak tu kita lepas rima. Satu cadangan yang bagus. Anis Alwani Amirah Pasimah kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaizul Bahari, Assalamualaikum, minta masuk ke semua seluruh pelosok kampung terutama dalam Jaya Pasimah. Satu cadangan yang bagus Zaizul Bahari. Kalau musim ni bukan kawalan pergerakan, insya-Allah saya sedia masuk ke seluruh pelosok kampung, tak tidur tengah malam pun tak apa. Tak klik pun tak apa. Kita buka bilik gerakan. Tapi sekarang perintah kawalan pergerakan. Perintah kawalan pergerakan. Kalau saya pergi jumpa dengan orang tu, jumpa orang ni terdedah kepada virus, banyak benda yang kita kena consider. Itu pun satu benda yang ni saya naik kereta pun kena naik sorga. Saya tak naik dengan orang lain sebab kita nak kawal social distancing ni. Jarak di antara satu sama lain kena kawal. Jadi ini banyak benda yang sebab tu perlu kepada maklumat daripada masyarakat. Kena ingat bencana sekarang ni bukan seperti bencana banjir. Kita ni bencana kita kena duduk dalam rumah. Macam mana wakil rakyat ni duduk autoriti, cara autoriti tak tahu, mau duduk jalan autoriti tidak patuh arahan kerajaan. Sebab tu kita utama sekarang ialah maklumat yang sampai pada kita dulu. Sampai maklumat kita bertindak. Untuk kita nak cari satu persatu buat bancian sebagaimana kita bancian zakat, ini sangat-sangat tidak praktikal pada masa sekarang. Elia Harun YB kita kemas semua tak sia-sia, alhamdulillah. Muhammad Saufi Ad-Dumyati YB lama tak dengar khabar Ustaz Tuan Syarifuddin Pasir Putih. Dia masih aktif lagi ke? Ustaz Tuan Syarifuddin merupakan esko kerajaan negeri Kelantan. Esko bahagian pertanian. InsyaAllah bahagian Pasir Putih tu dia bahagian Pasir Putih. Zaidi Saleh, terima kasih Ustaz nasihat. Rakyat hok tak dengar kata tu. Tak dengar kata tu lagu mana? Kita pula lenga kau lepas hari kau lagu mana? Saya tidak menolak kemungkinan. Kalaulah selepas 2 minggu perintah kawalan pergerakan ini dilanjutkan, kemudian angka yang terlibat positif ini masih terus meningkat sebagaimana hari ini, tidak mustahil dia akan dilanjutkan lagi. Bahkan tidak mustahil lockdown secara besar-besaran atau secara menyeluruh sebagaimana yang telah dialami oleh sahabat-sahabat kita di Simpang Renggam. Di Simpang Renggam lockdown secara menyeluruh dan bekalan makanan dihantar oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hantar semua orang tak dibenar keluar rumah. Nak ke kita sampai tahap tu? Jadi kena minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahman, duk rumah sial kau bini juga ustaz kena kosek sama. Tak ada arah lah. Kosek bini tak apa. Kosek lah anak. Mana-mana boleh kosek tu. Mazwan Razali YB duk mana ni? Selamat. Alhamdulillah. Saya sekarang sedang berada di tepi jalan. Learningnya tengah duk tunggu. Tokai ikan wak mari ikan. Ikan khonge. Ataupun disebut sebagai ikan cencaru. Kita lagi Mazwan Razali orang Meranti. Kalau siapa tu sapalah di Meranti. Kalau tak siapa tak apalah ada kena jangan duk marah kau tak okey pasalnya nak boleh kau sapa belakang ni bukan satu benda yang mudah. Hafizul Wahab demo kena turun cubu nasihat ngaratai. Turun. Minta Rahman Khalah minta pihak Rock Block lepas orang nak pergi atas bantuan insya-Allah. Kita Rahman Khalaf kita minta supaya Rock Block ni Rock Block tak nak masalah. Setakat saya lalu ni kalau saya kata saya nak atas bantuan insya-Allah boleh lepas lagi. Boleh pun cek molek boleh ni tahu siapa nak atas bantuan siapa main-main. Nurul Muhammad nampak letih YB insya-Allah jaga kesihatan. Kalau ada sponsor daripada Terengganu lagilah kita rasa semangat. Tak apa Tok Singa tak apa kita bagi bantuan pada yang mampu. Fakro banyak nak baca sebutin ni banyak. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian setakat yang kita boleh kita cuba untuk nak bantu setakat kita boleh, setakat yang kemampuan yang saya ada. Tapi dalam masa yang sama NGO kita minta supaya masa inilah untuk turun membantu bagi sumbangan dan sebagainya. Yang penting jaga peraturan yang telah ditetapkan kepada kita.
PKP yang telah ditetapkan kepada kita ni kita amal sungguh supaya tidak menjadi penyebab kepada tersebarnya virus. Fahama ustaz orang dalam pondok lubuk tapah nak bantuan dari ustaz pondok lubuk tapah bawah parlimen kata panjang. YB Datuk Siti Zailah merupakan timbalan menteri. Saya yakin insya-Allah kalau beliau dihubungi banyak lagi yang beliau boleh bantu. Muhammad Zulkifli, alahkah meranti ada buat doka? Ada alahkah meranti. Cuma kita tumpu kepada yang betul-betul putus bekalan dulu. Hak betul-betul mutu. Hak ni insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan ada maklumat minta tolong bagi PM Facebook pun insya-Allah. Boleh hubungi PA saya pun boleh. Ibnu Mukhtar, Mak Hadah nak royak sikit pasal jalan raya. Harap YB pergi lalu jalan highway ke Pohon Tanjung. Memang gelap lah jah situ. Tak ada lain pula betul. Kerana tu highway baru. Dia gelap, agak gelap sikit situ. InsyaAllah saya cuba utarakan di dalam parlimen ataupun angkat pada Jabatan Kerja Raya. Sekarang ni insyaAllah saya yakin Kelantan sudah menjadi negeri kerajaan dan akan ada perhatian lebih daripada pihak kerajaan pusat untuk negeri Kelantan. Rahmatlah pada kita, alhamdulillah. Ustaz orang dalam Pondok Pasir Tumbuh dekat rumah ustaz tu. Pondok Pasir Tumbuh ni bawah parlimen Kebakhir pun menteri penuh di situ. Alhamdulillah. Boleh, saya nak cerita sahab Pasir Mah dulu. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi saya telah sebut tadi bahawa antara adab kita berdoa ialah kita jangan kita makan benda-benda yang haram. Assalamualaikum, selamat pagi ustaz. Dari Tasik Bawah Selising tengah tengok ustaz ikan tak sapa lagi ni kampung kita ustaz. Guana ni Tasik Bawah Selising ni bawah YB Ustaz Tuan Syarifuddin. Mintalah tak apa Exco Pertanian ni. Saya yakin adalah dia punya maklumatnya, adalah cara dan kaedahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebut tadi bahawa di antara adab berdoa ialah kita jangan sama sekali kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram, kerana bila kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram ini boleh menyebabkan doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena tahu bahawa bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yang keduanya kita kena baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Jangan kita telitah dalam hati kita bahawa Allah uji aku lagu ni. Sebab apa ni Allah ni maki Allah Ta'ala ataupun Tuhan ni tak cara dalam kita ni. Jangan. Antaranya kena baik husnuzan ni billahi azza wa jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, ana 'inda zanni 'abdi bi. Kata Allah, aku ini berada di bawah sangkaan hamba-Ku padaku. Maknanya kalau kita sangka baik dengan Allah, insya-Allah Allah Taala akan buat baik pada kita. Tapi kalau kita sangka jahat dengan Allah ni tidak akan makbul doa kita. Wala'iyazubillah, Allah ni gini. Kita sangka jahat dengan Allah, macam mana Allah nak makbul doa kita? Sebab tu angkat tangan, berdoa kepada Allah, yakin bahawa Allah Taala ni akan makbulkan doa. Lambat banget, insya-Allah Tuhan akan makbul. Kerana Nabi Abu Hurairah berkata, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Ini Abu Hurairah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah. "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Kamu berdoa kepada Allah Taala dalam keadaan kamu yakin Allah Taala ni akan mengabulkan doa kamu. Tuan-tuan sekalian, dalam kita berdoa kepada Allah Taala ni, minum air sikit. Air pun bawa dari rumah. Sebab memang payah nak singgah tengah jalan nak beli. Nazmi Sejan, Ustaz jangan lupa solat duha insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sebut apa tadi? Baik, tentang doa. Dalam keadaan kita diberikan ujian oleh Allah Taala, jangan kita sangka bahawa hidup ini setakat habis dengan ujian itu. Tidak. Ramai orang yang Allah Ta'ala uji pada peringkat awalnya, tetapi ujian itu membuka kepada rahmat yang lebih besar. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, Tuhan bagi kepada dia. Bagi apa dia nak. Rupanya pemberian itu menyebabkan dia terjebak dengan perkara yang tidak baik dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kalau kita tak dapat sesuatu, kita yakin bahawa ini merupakan Allah Taala, ketentuan Allah yang terbaik untuk kita tahu, tetapi Allah bagi apa yang kita perlu. Kita doa, ya Allah bagi aku duit yang banyak.
Tiba-tiba Allah tak bagi duit yang banyak, Allah bagi anak-anak yang soleh. Daripada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kita. Allah Ta'ala tak bagi kekayaan kepada kita, tapi Allah bagi kesihatan tu badan yang lebih bernilai daripada kekayaan. Orang kaya tak sihat buat apa. Orang yang tidak berapa kaya sangat tapi sihat, badan dia sihat. Umur berapa? 90 tahun. Alhamdulillah boleh pergi ke masjid lagi. Tak kaya sangat tapi alhamdulillah boleh pergi ke masjid umur 90 tahun. Kaya dia. Oh, kaya raya. Hebat dia. Rumah besar. Umur 40 kena serangan sakit jantung. Sebab itu, berdoa kepada Allah Ta'ala ini, yakin bahawa Allah akan makbul, dan yakin bahawa ketentuan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Ketentuan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Muhammad Ghazali Ahmad, salam mohon diberi perhatian penduduk-penduduk tepi Sungai Tanjung dan Palu. Ada segelintir penduduk bergantung pada 100% pertanian peternakan. Buat masa ini banyak yang terjejas. Alhamdulillah bantuan kerajaan umum kemarin pun banyak boleh ketolong rakyat. Alhamdulillah. Cuma hak bantuan hak kerajaan AW tu insya-Allah boleh lah pada rakyat. Lama banget boleh. Cuma kalau saya dua ni mutu bekal. Hak mutu bekal tak nak beli barang dapur, nak tak nak makan tolong rakyat. Tolong rakyat. Kalau hak ada dah sikit sebanyak nak boleh kau makan tu boleh dah sikit sebanyak. Saya pesan supaya jangan duduk lorak sangat ataupun jangan duduk bertemu sangat dengan orang lain. Tak payahlah duduk sibuk nak bantuan-bantuan untuk fakir miskin ni. Bahkan sepatutnya tuan-tuan lah yang kena bagi kepada fakir miskin ni. Antara lain. Ni Abzi YB nak pergi mana tu pagi-pagi dak tak kereta, duk tunggu tokai ikan. Tak siapa-siapa lagi tokai ikan. Nazmi Serjan, arwah Abesuh Sungai Turah, masya-Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kata ustaz ni wonder kid. Masa ustaz mula-mula muncul dalam politik. Alhamdulillah ni nampak kehebatan, masya-Allah. Tak ada Allah Taala lebih hebat. Allah lah yang lebih berkuasa di atas segala-galanya, yang hebat, yang comel ni Allah. Muhammad Basri CY, ginilah hak rakyat nak pemimpin hak orang boleh kata bagi kata-kata semangat pada rakyat. Insya-Allah tuan-tuan bagi semangat pada saya bagi semangat tuan-tuan. Kita sama-sama harungi saat ini. Saya tahu tuan-tuan pun agak tersepit dengan situasi yang ada pada hari ini. Tak ada orang yang gembira dengan suasana pada hari ini. Tetapi mana lebih baik kita duduk di atas kati kita di rumah atau kita duduk di atas kati di hospital. Ini bayangkan tuan-tuan. Kalau rasa nak duduk kati di hospital lebih seronok, maka duduk di kati hospital lah. Tapi tuan-tuan sekalian, kita lebih baik duduk di kati rumah kita. Selesa, boring je duduk rumah. Tak apa, internet free 1 gig diberikan percuma kepada semua pengguna telefon. Daripada pagi sampai ke petang boleh 1 GB percuma, telah diumumkan kemarin. Jadi boleh buat macam-macam. Download lah mana-mana YouTube, kuliah agama bersepah dalam YouTube. Kuliah agama bersepah Ustaz Azhar Idrus ke, carilah kuliah-kuliah yang kita minat siapa. Ada orang minat Dr. Asri, Mufti Perli, download, ambil YouTube, download, tengok malam ni, tengok pasang di televisyen, pasang di TV dan sebagainya, download MP4, dengar. Saya nampak kalau kita manfaatkan masa kita dengan begitu baik, lepas pada habis musim ni, berita berkorun ni, boleh jadi tok guru, kita boleh mengajar orang lain. Jadi nampaknya tokai ikan kita ni janjinya pukul 8 tapi tak sabar-sabar lagi. Kita tengah tunggu kita di Pasemah ni, insya-Allah. Salma Hussein, Assalamualaikum Ustaz. Selain daripada rokok haram, bagaimana pula dengan vape? Apakah hukumnya? Kalau saya kata vape sama saja dengan rokok. Kalau saya lah. Tapi fatwa kebangsaan pun lebih kurang, saya tak silap saya begitu juga. Kalau boleh kita elak-elakkan lah. Elak-elakkan. Di pihak kerajaan, vape dengan rokok ni dia ada sedikit perbezaan dan diperbahaskan di dalam parlimen ni panjang lebar. Cuma kerajaan melihat ada perbezaan rokok dan vape dari sudut cukainya. Tapi dari sudut hukumnya, saya rasa tidak beza di antara vape dengan rokok. Pak Cubuk cari pemborong contoh pasar besar, insya-Allah. Hafiz Rasid, alik Pasemah hujan dok. Sehari 2 ni tak hujan. Kita tengah duk panah di Kelantan. Kamarul Anwar bin Harun, Assalamualaikum YB, ambo dari Pulau Condong, doakan semoga YB diberikan kesihatan. Alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan doakan saya diberikan kesihatan dan semua orang diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, merujuk kepada pakej rangsangan kemarin, tuan-tuan sekalian, pakej rangsangan kemarin memperuntukkan 250 bilion ringgit Malaysia.
lebih kurang barangkali separuh daripada reserve kerajaan yang dikatakan bernilai lebih kurang 400 bilion nilai reserve yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia pada hari ini. Saya nampak bahawa kerajaan Malaysia telah pun bertindak berani dengan peruntukan lebih separuh daripada reserve yang ada. Umpama kita, kalau kita ada tanah sekeping, 2-3 keping, kita jual lebih daripada tanah, separuh daripada tanah yang kita ada. Jual untuk menghadapi suasana yang sangat mendesak, anak nak pergi ngaji dan sebagainya. Hari ini suasana yang dihadapi oleh negara agak mendesak. Rakyat tidak ada duit, tak bekerja dan tidak ada duit. Kerajaan saya nampak sudah memperjudikan, kalau kita boleh guna istilah ini, sanggup memperjudikan reserve negara untuk nak menyuntik 250 bilion. Kenapa? Kerana dalam rantaian ekonomi, bila diperuntukkan duit kepada rakyat, rakyat tidak letak saja. Rakyat dia akan beli duit ni. Maka duit ni, daripada makcik kios ni, dia akan guna duit tu untuk beli di kedai rucik. Beli di kedai rucik. Acong di kedai rucik itu, katalah kedai rucik ni milik Acong. Dia pun daripada kedai rucik tu, dia akan borong banyak barang kerana kedai dia laku. Pemborong ni pula akan minta daripada kilai. Kilai boleh gerak, dan kilai boleh hire pula pekerja-pekerja, boleh suruh, boleh cari pula pekerja untuk kerja untuk membagi produk yang lebih banyak. Dan pekerja ni pula boleh gaji, balik rumah, tanggung anak isteri pula. Anak isteri pula ni boleh pula beli dan sebagainya. Itu dipanggil rantaian ekonomi. Syaratnya, hendaklah duit yang dapat pada rakyat ini dibelanjakan di dalam negara. Belanja dalam negara. Jangan pula pakat lagi keluar untuk nak melancung ke Korea, Jepun dan sebagainya selepas daripada ini. Kena belanja dalam negara. Ini dipanggil package bottom up dalam ekonomi, iaitu kita stimulus daripada bawah. Perkasakan ekonomi di bawah dan akhirnya dia akan naik ke atas. Kilang-kilang besar ini yang telah pun berjaya, yang beroperasi dengan begitu hebat ni, mereka akan bagi kepada kerajaan dalam bentuk pulangan cukai dan sebagainya. Daripada itulah kerajaan akan membina balik reserve-reserve yang ada. Kerajaan akan bina balik daripada cukai pendapatan dan sebagainya ini, kerajaan akan kutip dan akhirnya kerajaan dapat bina balik. Itu cara memikir kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan tidak bertindak untuk menyelamatkan syarikat-syarikat besar. Tidak. Syarikat besar mungkin mereka ni bermasalah. Kalau kerajaan suntik sana ke syarikat besar, suntik sana, suntik sini, mungkin syarikat ini dia boleh dana daripada kerajaan, maka benda yang mula-mula dia akan buat ialah bagi bonus kepada ahli lembaga pengarah dia, board director dia dan sebagainya. Ahli lembaga pengarah ni pula dapat bonus kaya dia. Tapi dalam peringkat itu, yang akan terabai ialah rakyat di bawah. Sebab itu package kemarin sangat-sangat baik untuk nak merangsang ekonomi di bawah. Dan saya nampak Pakatan Harapan sendiri tidak menjangka package ini sehingga sampai kepada 250 bilion. Sehingga beberapa hari lepas Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan mendesak kerajaan mengumumkan package 150 bilion. 150 bilion. Tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin Yassin umum package sampai 250 bilion. 100 bilion lebih besar daripada apa yang didesak oleh kerajaan Pakatan Harapan. Jadi dalam ketika mereka mendesak 150 bilion ini, tidak perlu disebut bahawa kena bincang dalam parlimen dan sebagainya. Alhamdulillah, bila kita umum 250 bilion package ini, Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bila umum package 250 bilion ini, Pakatan Harapan pula mendesak supaya diadakan ataupun dibahaskan di parlimen. Saya nampak bahawa tak apalah, yang bahas di parlimen itu satu cadangan yang baik. Tapi dalam situasi pada hari ini, macam mana nak bahas di parlimen? Macam mana parlimen nak bersidang? Macam mana parlimen nak bersidang untuk nak membahaskan package ini? Nak duduk, nak jumpa pun tak boleh dalam suasana COVID seperti ini. Rakyat perlukan harapan. Rakyat perlukan bantuan. Hak mana boleh segera, kita segerakan. Jadi sebab itulah saya nampak bahawa cadangan ataupun package yang diumumkan oleh kerajaan ini cukup baik. Cumanya mungkin di sana ada golongan yang tertinggal, iaitu dikatakan golongan majikan, atau kita boleh letakkan dalam M40. Dia B40, M40 dan T20. Jadi M40 majikan-majikan ini mungkin golongan yang agak terabai dalam package rangsangan ekonomi ini, kerana mereka terpaksa teruskan bayar gaji kepada pekerja mereka. Dalam masa yang sama mereka kurang diberikan perhatian dalam bentuk
subsidi dan sebagainya. Walaupun ada, tapi ia tidak sangat merangsang mereka untuk nak mendapat keuntungan sebagaimana B40. Itu yang dapat saya dengar keluhan-keluhan, tapi mungkin kita boleh tengok lepas daripada ini macam mana. Jadi package ini tuan-tuan sekalian, bila sampai kepada rakyat, insya-Allah rakyat boleh gunakan untuk berbelanja. Bayangkan macam mana. Sebab tu kemarin bila disebut Makcik Kiah ni dia dapat 8,000 sebulan. Bukan 8,000 sebenarnya. Dia dapat cash ni, bukan. Tapi dalam bentuk pelepasan. Dia tak perlu bayar ansuran. Dia tak perlu bayar sewa, PPR dan sebagainya. Walaupun dia tak dapat duit itu, tapi duit yang dia sepatut gunakan untuk bayar sewa tu, dia boleh guna untuk benda lain. Sebab tu ada orang kata bahawa, kerajaan bukan peruntukan duit. Kerajaan cuma tangguh bayaran sewa. Mana kerajaan tak ambil sewa. Kerajaan tak ambil sewa. Jadi kerajaan bukan guna duit bagi rakyat. Tidak. Tapi kerajaan tak ambil sewa. Benda tu sama je tuan-tuan. Kalaulah sewa PPR ini RM200 sebulan. RM200 sebab tu kerajaan dapat. Tiba-tiba kerajaan kata aku tak nak RM200 ni sebulan ni. Samalah dengan kita bagi RM200 tu ke dia. Sama je. Cuma duit tak sampai kita lah. Duit tak sampai kerajaan untuk diberikan balik kepada rakyat. Diberikan dalam bentuk pelepasan sewa. Sama. Macam kita lah. Orang sewa rumah kita RM200 sebulan. Kita kata bulan ni tak payah-bayar lah sewa. Artinya kita telah sedekah pada dia RM200. Adakah tu orang yang sewa rumah tu boleh kata, ni bukan sedekah ke saya ni. Ini awak tak kutip sewa je. Ini satu benda dakwaan yang agak kurang logik tu sekalian. Dan sama juga PT-PTN. PT-PTN ni kita tak ambil bayaran dalam masa 6 bulan ini. Samalah dengan kerajaan kita menyumbang benda tu kepada orang berkenaan. Cuma ini adalah bentuk penangguhan. Kena bayar juga. Suatu hari nanti kena bayar juga. Ini PT-PTN beza dengan sewa PPR tadi. Baik, e-wallet. Guna dividen tabung haji sikit-sikit juga tahun ni tak capai 3%. Ya, Maznah Jaafar. Ustaz Guana. Tabung haji sikit-sikit juga tahun ni tak sampai 3%. Tabung haji masih dalam pengurusan. Yang diumumkan dividen tahun ini ialah di bawah pengurusan yang lama tu juga. Pengurusan lama juga. Jadi saya nampak bahawa isu tabung haji ni sebenarnya bukan apa pun. Isu tabung haji ialah kerana kelembapan ekonomi. Masalah kelembapan ekonomi. Tetapi Pakatan Harapan mengambil peluang untuk menyalahkan kerajaan. Untuk nak salahkan kerajaan sebelum daripada itu. Jadi isunya ialah isu kerana pengurusan akibat daripada kelembapan ekonomi. Bila Pakatan Harapan ambil alih, sedang molek ataupun ngangam dengan situasi ekonomi yang cukup tidak stabil pada masa itu. Ditambah pula kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sering kali U-turn dalam pengurusan ekonomi menyebabkan pelabur tidak yakin. Bila pelabur tidak yakin, pelabur ambil duit mereka sikit demi sikit, akhirnya kita kehilangan modal untuk berlegar dalam negara. Faham e-wallet RM30 tak bahar pun dalam parlimen. Betul. Muhammad Majid, orang gila je nak suruh sidang parlimen time COVID. Kasar tu. Cik Majid. Kasar. Amun nak ucap terima kasih kepada Pusat Zakat Selangor, kata Fahimi. Alhamdulillah zakat bantuan untuk isteri anak dulu dah pagi tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Pusat Zakat Selangor dulu dah. Sekarang ni kena percepat tuan-tuan sekarang. Pusat zakat ke apa ke, bukan masa untuk kita simpan duit. Duit ni kena terus ke bawah, sampaikan kepada rakyat, bagi kepada rakyat supaya rakyat dapat beli, supaya rakyat dapat gunakan untuk nak survive hidup sehari-hari. Petani hari ni banyak yang tak dapat jual hasilnya. Ikan, ada orang tangkap ikan lepas balik ke laut, tak ada orang nak beli. Bukan masalah tak ada orang nak beli, pasar tutup dan sebagainya. Terpaksa kerana untuk nak bertolak nyawa yang lebih tinggi lagi, lebih berat untuk nak menjaga masalah nyawa. Zahari Azman, adakah GST akan dilaksanakan kembali untuk naikkan balik rezat kerajaan? Wallahu alam. Tapi kita bagi pihak PAS kita menentang GST. Cuma adakah cukai lain akan diperkenalkan? PAS dalam dokumen hijau telah pun mengutarakan berbagai cukai yang boleh diperkenalkan untuk nak ganti balik hasil kerajaan. Antaranya ialah cukai kepada orang-orang yang kaya. Orang kaya. Bayangkan tuan-tuan sekalian, 50 orang yang kaya di Malaysia ini, kalau mereka dapat mendermakan 10% daripada kekayaan mereka, berapa bilion dah. Saya datang ni, saya tak dapat nak sebut secara spontan lah. Tapi, bagaimana jurang yang begitu jauh di antara orang kaya dan orang miskin di Malaysia pada hari ini. Kekayaan lebih separuh kekayaan bertumpuk kepada orang-orang yang kaya di kalangan kita di Malaysia pada hari ini. Maka sebab itu PAS mencadangkan supaya cukai diperkenalkan kepada simpanan saham, cukai korporat dan sebagainya dalam bentuk yang menyamai hasrat ataupun semangat daripada zakat. Lutfi yang umur baru ni 3.05%. Ilyas Harun Lee,
PH tahu bangkang je. Tak apalah. Sebab dia dah jadi pembangkang, jadi pembangkang. Tapi insya-Allah kita harap supaya bantuan kepada ahli parlimen ni, pada pembangkang pun dapat diberikan, sebab rakyat mereka juga rakyat yang terlibat, yang undi Pakatan Harapan ini, yang kawasan ahli parlimen Pakatan Harapan ni ramai juga yang mengundi parti kerajaan yang ada pada hari ini. Cuma tak menang. Nak macam mana? Mereka diwakili oleh ahli parlimen Pakatan Harapan. Jadi sebab itu dah saya harap supaya kerajaan dapat juga untuk nak bagi sumbangan atau peruntukan kepada ahli parlimen Pakatan Harapan ini, supaya mereka dapat bergerak untuk nak bantu rakyat. Syukur PH dah tumbal, alhamdulillah. Mana kata YB tu kerja tu mesoh mata dia buta. Ni Aziz. Alhamdulillah, terima kasih. Tunggu-tunggu lagi ni bila ni. InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat itulah saja pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita cuba untuk nak nipu. Saya dah dapat mesej ni. Tokai ikan pun tengah nak mari dia ni, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita jumpa pada masa-masa yang akan datang, tuan-tuan sekalian. Live kita kalau sempat kita bersiaran secara langsung. Kalau tak sempat, insya-Allah kita jumpa pada masa. Tuan-tuan kalau ada maklumat, tolong bagi pada saya yang keputusan bekalan dapur di Pasir Mas ni. Tolong bagi maklumat, PM dan sebagainya, betul-betul memerlukan. Kalau yang sekadar ada lagi beras sikit sebanyak nak hidup dalam masa 2 minggu dan sebagainya, ada lagi bekalan duit pun boleh beli dan sebagainya, saya nampak kita utamakan kepada orang-orang yang lebih memerlukan dulu ya, insya-Allah. Wallahu alam. Selamat